Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Okey, dah lama saya tak bersiaran berkongsi tutorial. Okey, sebelum kita teruskan dengan video hari ini, saya nak tanya dululah cikgu-cikgu, biasa kalau cikgu dapat kelas relief, apakah aktiviti yang cikgu buat bersama murid? Saya tahu mungkin ada guru-guru apabila dia pergi keluar atas urusan rasmi, dia akan tinggalkan bahan MMI untuk guru-guru relief gunakan. Tapi kalau katakanlah guru tersebut cuti sakit ataupun cuti emergency CRK, tiba-tiba mesti tak sempat untuk sediakan bahan, dan apakah kita akan buat sebagai guru relief? So, untuk hari ini saya nak berkongsi 5 permainan interaktif yang sangat menarik yang boleh guru-guru gunakan semasa kelas ganti ataupun kelas relief di sekolah. Dan yang pastinya, murid-murid tidak perlu menggunakan bahan-bahan ICT. Okey, cikgu jangan risau, murid-murid tak ada komputer ke, tak ada phone ke, tak ada tablet ke, yang itu tak perlu. Asalkan cikgu ada laptop dan mungkin juga kita perlukan projektor lah. Okey, projektor of course dekat sekolah pun mesti ada projektor. Okey, jadi perkongsian selepas ini bersama saya. Seperti mana yang dijanjikan, kita tak nak buang masa, kita teruskan kepada permainan yang pertama, iaitu permainan Wheel of Fortune. Okey, untuk permainan Wheel of Fortune ni sebenarnya saya dah kongsikan sebelum ini. Tetapi dekat sini saya kongsikan sekali lagi, di mana ia adalah permainan kosakata. Okey, dan kita boleh bermain bersama murid, di mana kita boleh bahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey, macam contohnya dekat sini saya tunjukkan dahulu bagaimana kita nak set up puzzle. Okey, first dia adalah permainan PowerPoint. Okey, kalau cikgu nak tahu apakah template-nya, saya ada kongsikan di link pada deskripsi video ini. Okey, dan kita terus kepada from beginning lah. Okey, kita kena pergi dulu kepada slideshow from beginning. Barulah kita boleh set up puzzle. Okey, klik pada set up puzzle. Dan di sini saya dah set up dalam 11 puzzle. Okey, kita boleh set up. Kalau kita nak set up, kalau kita perhatikan kat sini, ini semua puzzle yang saya dah set up. Okey, dan kita boleh tambah satu lagi. Okey, hanya dengan menaip sahaja. Contohnya adalah berlari. B-E-R satu-satu lah kena type. Okey. Okey, so ini adalah perbuatan. Ini contoh. Okey, jadi permainan ini boleh dimainkan tak kira lah subjek apa pun, kita boleh gunakan permainan Wheel of Fortune ini. Okey, dan apabila dah habis setup, kita boleh terus kepada puzzle board. Okey, pergi terus kepada puzzle board, dan sebelum itu kita kena clear dulu board ini lah. Ini adalah permainan yang saya dah mainkan sebelum ini. So, kita clear board dan kita klik pada load puzzle. Katakanlah saya nak load puzzle yang pertama. Okey, maka dia akan keluarlah macam ini. Dan kita bahagikan murid mengikut berapa kumpulan yang kita nak. Kalau kita nak 4 kumpulan, macam ini saya bahagikan kepada Captain America, Iron Man. Kalau nak 4, kita tambahkan lagi lah. Okey, macam ni Spiderman. Okey, so jadi katakanlah 3 kumpulan. Boleh tambah lagi kalau kita nak tambahkan. Dan dekat sini, okey, sini dah ada main ni sebelum ni. Jadi kita boleh tambahkan mata dekat sini. Okey, di mana permainannya, cara untuk bermain, kita akan minta murid putarkan. Okey, putarkan dahulu roda ini. Katakanlah dia dapat 350, so kita back. Ini bagi kumpulan Captain America dan minta dia pilih satu huruf. Mungkin dia boleh berbincang dalam kumpulan. Katakanlah dia nak pilih huruf R. Okey, so ada satu huruf R, so kita buka. Okey, dan kita boleh klik pada Captain America untuk tambahkan mata yang terkumpul, iaitu 350 tadi. Okey, kemudian kita minta dia pilih lagi huruf. Okey, pilih lagi huruf. Putarkan dulu, kemudian pilih huruf, dan jika huruf tu ada, kita boleh tambahkan mata dekat bahagian inilah. Okey,
Dan ada lagi caranya lah kalau dia nak beli vokal, kita klik pada butang warna oranye ini. Sebenarnya dia ada cara dekat sini. Okey, cikgu boleh tengoklah bagaimana cara untuk bermain. Saya tunjukkan sedikit sahaja. Tapi kalau ada pertanyaan boleh diajukan di ruangan komen lah. Okey, untuk yang ini adalah untuk yang pertama, permainan kosakata. Okey, permainan yang seterusnya, permainan yang kedua. Okey, ini adalah permainan yang kedua, masih permainan yang melibatkan kosakata, tetapi kosakata kali ini boleh adalah khas untuk kosakata bahasa Inggeris. Kalau tadi kita boleh guna sendiri ikut suka kita lah. Kita nak pakai bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke untuk Wheel of Fortune tadi. Tapi untuk yang ini, word shape yang nak membina perkataan dalam bahasa Inggeris. Okey, bagaimana ia dimainkan? Untuk worksheet ini, saya biasanya bahagikan murid kepada dua kumpulan, okay, di mana murid-murid itu akan berbincang bersama-sama dalam kumpulan untuk menyelesaikan, mendapat poin lah, untuk mengumpul poin yang paling tinggi bagi permainan worksheet ini. Okey, bagaimana dia dimainkan? Ini cikgu boleh tengok pada how to play ataupun boleh terus kepada play. Masa yang diberi adalah 3 minit. So, setiap kumpulan itu akan ada 3 minit masa untuk dia membentuk seberapa banyak perkataan daripada huruf-huruf yang diberi. Okey, jadi katakanlah ini, okey, N. So, dia akan dapat poin. Setiap kali dia membentuk huruf, dia akan dapat poin. Okey, so min. Apabila huruf lebih besar, maka poinnya pun lebih, huruf lebih panjang, maksudnya perkataan tu panjang menggunakan huruf yang banyak. So, points dia pun makin tinggi. Jadi, murid akan berbincang bersama-sama dengan kawan-kawan, terus dia akan klik sahaja, okay, dan membentuk seberapa banyak perkataan daripada huruf-huruf yang diberi. Dan apabila mata yang terkumpul ini, dah habis masa 3 minit, mata yang terkumpul tu, cikgu-cikgu bolehlah catatkan di whiteboard, okey, bagi kumpulan yang pertama. Diikuti pula pada kumpulan yang berikutnya, iaitu kumpulan 2, dan kita boleh berulang-ulang kali sampailah masa untuk kita nak relief kelas tu hampir tamat. Tapi biasanya permainan ini, worksheet ini adalah sangat menarik dan murid sangat-sangat sukalah. Okey, itu permainan worksheet. Okey, begitu mudah je nak dimainkan, tapi permainan worksheet ini kita memerlukan internet sebab dia adalah online. Dan untuk link bagi permainan ini juga saya kongsikan di ruangan deskripsi video. Okey, untuk permainan yang kedua, okey, iaitu permainan Magic Monkey. Okey, dia di tempat yang sama dengan worksheet ini, iaitu di British Council punya, Learning English British Council tak silap saya. Okey, ini dia Magic Monkey. Okay, saya suka menggunakan permainan dekat Learning English Kids British Council ini sebab permainan dia boleh dimainkan dengan berbagai-bagai tahap. Okay, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dan dia tak ada iklan. Okay, so sangat mudah sebenarnya. Dan ini adalah permainan Magic Monkey, memang magic dan sangat menarik. Kita boleh tengok terus. Okay, di mana kita just follow je instruction yang diberikan oleh Magic Monkey ni. Okay, so go. Okey, untuk yang pertama, kita boleh besarkan sebenarnya. Okey. So, untuk yang pertama ni, dia minta kita fikirkan satu nombor yang ada 2 digit. Tak kira nombor apa pun, asalkan dia ada 2 digit, fikir je. Okey, jadi kita boleh minta murid tu berbincang dan memilih satu nombor yang ada 2 digit tanpa memberitahu kepada sesiapa, antara mereka sahaja. Okey, kemudian, next. Minta murid tambahkan 2 digit tersebut. Contoh tadi 43, so dia tambah 4 dengan 3. So jadinya 7. Jadi murid ada belajar dekat situ, belajar matematik. Okay, next. Subtract the new number from your original number. So dia akan tolakkan nombor yang asal dia pilih tu dengan nombor hasil yang penambahan tadi. Penambahan 2 digit tadi. Contohnya 43 tolak dengan 7. Hasil tambah 4 dengan 3 dapat 7 kan. So 43 tolak 7 dapat 36. Still, mereka sahaja yang tahu. Okay, jangan beritahu pada orang lain. Kita boleh remind murid kita lah. Okay, next. Okay, finally look at the symbol next to your number and remember it. So, ini adalah simbol. Okay, hasilnya adalah 36. Okay, dan kita boleh tengok simbol je dekat situ. Okay, nampak? Simbol haiwan tu.
dan go, kemudian dia akan keluarkan. Adakah simbol itu sama? Sama, okey? Sama macam mana yang kita fikirkan. Sedangkan kita tak bagi tahu. Itu adalah magic sebenarnya, di mana saya dah mencuba beberapa kali, okey, banyak kali sebenarnya, dan memang dapat seperti mana yang memang dia buka tu sama seperti mana yang saya fikirkan. Okey, jadi permainan ni menarik sebenarnya untuk dimainkan bersama murid, dan dia tak perlu ada total markah lah. Okey, untuk Magic Monkey ni. Itu adalah permainan yang keempat saya fikir. Okey, yang keempat. Okey, jadi permainan yang seterusnya. Is it 4? Oh sorry, ini adalah permainan yang ketiga. Permainan yang seterusnya adalah quick draw. Okey, di mana permainan ni melibatkan permainan melukis. So kita perlukan drawing tablet. Kalau tak ada pun tak apa, kita boleh minta murid gerakkan mouse sahaja. Okey, jadi yang ini membantu untuk motor halus murid. Okey. So kita pergi terus kepada let's draw, di mana kita akan diberi masa 20 saat dan apakah yang kita perlu lukis. Jadi kita boleh minta murid melukis. Yang ini kita boleh main mengikut kumpulan. Katakanlah 2 kumpulan. So kumpulan pertama tu kita pilihlah murid daripada kumpulan yang pertama yang untuk melukis yang pertama. Sebab setiap kumpulan perlu lukis 6 benda. Okey, dan komputer yang akan meneka. Okey, jadi macam mana nak dimainkan? So dalam masa 20 saat dia perlu melukiskan elephant. So lukislah elephant, janji nampak macam elephant. Saya pun bukannya pandai lukis. Okey, jadi kita kan okey. Jadi dia akan bila dia dapat meneka, dia akan terus kepada yang seterusnya. Okey, maksudnya kita lukis tu baguslah tu, dia senang untuk teka. Okey, so computer keyboard. Okey, sekarang computer keyboard. So dia akan teka sebenarnya. Okey, dia dah dapat teka sebelum lukis lagi. Memang mungkin dia je lah yang genius tu. Envelope senang je. Tak dapat lukis. Okey, dapat teka. So next, microphone. Okey, then leather. Okey, jadi untuk permainan ni murid dapat belajar kosakata bahasa Inggeris. Dalam masa yang sama dia akan untuk membantu untuk kemahiran motor halus. Dan map. Okey, map. Okey. So apabila dah habis, katakanlah dia dapat melukis ke-6 benda yang boleh diteka oleh komputer ini, dapatlah mungkin 6 markah lah kita bagi pada kumpulan tersebut. Kemudian diikuti oleh kumpulan yang kedua pula. Dan kita kumpulkan markah pada akhirnya. Okey, tadi kita dah kongsi 4 permainan interaktif yang boleh kita mainkan bersama-sama dengan murid dalam kelas relief. So sekarang adalah permainan yang terakhir, iaitu permainan yang kelima, iaitu video lesson. So, okay, di mana video lesson ini saya dah ada kongsi bagaimana cara untuk kita membina video lesson di YouTube channel saya. Okay, nanti cikgu-cikgu boleh tengoklah linknya di ruangan deskripsi ini. Tapi untuk hari ini saya just nak kongsikan sahaja bagaimana permainan itu dimainkan. Okay, ini adalah daripada website juga, iaitu ISL Collective. Dan saya memilih video lesson ini untuk dimainkan dalam kelas dalam talian lagi di dalam kelas di sekolah, okey, kerana ia menarik. Murid boleh menonton video, okey, ataupun menonton trailer movie sambil menjawab soalan kuis. Okey. Contohnya di sini untuk video lesson ini, katakanlah saya nak mengajar murid berkenaan dengan grammar. So saya hanya type sahaja. Saya hanya type sahaja grammar, okey, dekat ruangan ini. So kita search. Okey, dan dia akan keluarlah semua yang berkaitan dengan grammar. Katakanlah dekat sini yang sesuai, mungkin yang mudah untuk saya dan juga murid-murid menjawab soalan. Katakanlah nak ambil countable and uncountable. Okey. Ini adalah hasil daripada perkongsian guru-guru. Okey, biasanya guru dari luar negara lah. Nampak tak? Dia boleh menonton video sambil menjawab soalan kuis. Sama ada kita nak bahagikan kepada 2 kumpulan dan kita minta siapa yang paling cepat lah menjawab soalan untuk mengumpulkan matanya.
Okey, jadi kita boleh tengok bagaimana permainan ini. Okey, so kita boleh. Okey, jadi murid boleh menonton video terlebih dahulu, pastikan dia fokus, okey, dan dia akan menjawab soalan. Okey, so it's raining, eggs and bacon, select the right answer. Okey, katakanlah dia nak menjawab soalan, ya, klik it's raining, some eggs and bacon, select the right answer. So katakanlah some, okey, yes, betul. Okey, so bingo. Maksudnya murid tu dapat jawab, maka dia akan dapat point lah. Okey, seterusnya murid menonton lagi, okey. Then dia keluar soalan, so dia akan jawab lah. So ini bagi pemilihan A, any dengan some. So there is any pancake on the window, select the right answer. A pancake. Okay, so next. Okay, dan seterusnya lah sampailah video tu habis. Okay, biasanya untuk yang video lesson ni memang murid seronok lah nak menjawab soalan menggunakan video lesson. Okey, jadi itu sahaja perkongsian 5 permainan interaktif yang kita boleh mainkan bersama murid-murid. Okey, di mana kita quiz lah terutamanya. Okey, quiz kita kata mainkan sebagai quiz bersama murid-murid dalam kelas ganti di sekolah. Okey, jadi diharap agar perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh guru-guru. Dan jika suka pada perkongsian ini, jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, tapi kalau ada sebarang persoalan, okey, bolehlah diajukan di ruangan komen. Dan untuk semua link-link bagi 5 permainan ini, saya dah kongsikan di ruangan deskripsi video ini. Jadi cikgu-cikgu boleh ambil sahaja link tu, pergi sahaja. Kalau bagi template Wheel of Fortune pun, cikgu boleh download dekat ruangan, dekat link yang saya berikan itu. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, jumpa lagi dalam siri perkongsian yang akan datang. Bye.